Assalamualaikum semua peminat Tegar Fiction Syasha. Apa kabar kalian semua? Dalam bulan yang mulia ini dan dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat, semoga rakan semuanya dalam keadaan baik-baik hendaknya. Aku pernah menulis 2 cerita sebelum ini. Kali ini aku kembali dengan satu kisah misteri yang aku rasa agak menarik untuk aku kongsikan. Cerita ini dialami rakan sekerja aku yang aku beri nama Faiza. Kami rakan sepejabat di sebuah syarikat konsultan. Kami agak rapat walau bukan departemen yang sama, sering keluar makan bersama. Keakraban ini membolehkan Faiza pada suatu hari berkongsi sebuah cerita yang buat aku terpaku mendengarnya. Kisah yang Faiza kongsikan bukan kisah yang berlaku di pejabat kami, tetapi berkisar di rumah sewa yang Faiza menetap bersama 6 orang rakannya. Shani, Sofia, Idha, Tasha, Amaria, dan Miza. Pertama sekali, aku mohon maaf jika wujud kekeliruan dari segi nama, karena aku cuba ceritakan sebaik dan sehampir yang mungkin dari penceritaan Faiza. Apartemen yang Faiza ceritakan ini cukup terkenal di sekitar lembah pantai. Vista Angkasa namanya. Faiza telah lama mengidam menyewa di apartemen ini, di lokasi yang cukup strategik bersama kemudahan pengangkutan untuk ke tempat kerja atau ke mana sahaja dalam bandar Kuala Lumpur. Mulanya, setelah tawaran kerja diterima, Faiza mula mencari rumah sewa melalui iklan mudah, Facebook, dan pelbagai lagi. Rancangannya ialah mencari rumah kosong sebelum sewa dibuka pada teman-teman sekerjanya yang masing-masing masih mencari tempat tinggal. Tengah hari itu, mesej WhatsApp masuk bertalu-talu. Rupanya mesej dari sahabat baiknya, Tasha. Tasha memaklumkan ada sebuah rumah kosong di apartemen Vista Angkasa. Ibarat mengantuk disorongkan katil bantal, peluang terus diambil Faiza. Hematnya sanggup mengeluarkan simpanan terlebih dahulu asal dapat masuk ke rumah. Tak sanggup lagi tinggal di flatnya sebelum ini di pantai dalam. Seringkali lift berbau hancing, entah siapa hilang akal membuang air di dalam lift. Kadangkala hanya sebuah lift beroperasi dan bekalan air kerap terputus. Tak larat lagi hendak menghadap, bentak Faizah dalam hati. Semangat benar Faizah untuk melihat dulu rumah tersebut. Malam itu juga mereka ke sana setelah temu janji dibuat. Kelihatan susuk tubuh wanita dalam lingkungan 50-an berbangsa Cina menunggu di luar rumah. Diajak mereka masuk. Mereka orang pertama sejak rumah tersebut diiklankan. Kasut tak perlu dibuka, ujar anti yang peramah itu. Ditunjukkan ruang satu persatu. Ternyata rumah itu unit kosong dan tidak berpenghuni. Lantai pun terasa kesat, tanda lama tidak dijejak. Tuan rumah Cina itu memaklumkan kali terakhir disewakan lebih setahun yang lalu. Penghuni lama lari tidak membayar sewa. Anti itu menceritakan ada masalah perebutan hak duit rumah sewa dalam ahli keluarganya. Maka rumah itu dibiarkan setelah penyewa terakhir keluar. Faiza dan Tasha mengangguk memberi reaksi apabila bersemangat wanita Cina itu bercerita sambil mengiring mereka di setiap bilik. Suis setiap bilik dipetik, laju saja hidup tanpa berkelip, macam dalam cerita seram. Tandas diperiksa, pam ditekan tanpa masalah. Cuma dinding ada kelapuk halus, tanda lama tidak digunakan. Rundingan harga terus diadakan dan akhirnya sebulat suara mereka setuju dengan syarat dan deposit yang ditawarkan anti tersebut. Gembira yang tak terkira dapat sebuah unit kosong di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Masing-masing berkira-kira merancang membeli kelengkapan rumah. Dan beberapa hari selepas itu, mereka berdua pun berpindah masuk. Namun masih tidak tidur disebabkan rumah belum dicuci. Tasha diberikan tugas mencari ahli rumah yang baru. Mereka bersepakat cuma 7 orang sahaja boleh menghuni rumah ini. Tak terlalu sesak
dan cukup bayaran bulanannya. Daripada 2 orang, kini penghuni bertambah lagi 5 orang baru. Ditawarkan kepada rakan sekerja di pejabat Tasya dan rakan lama Faizah. Mereka berpindah pada hari Jumaat petang. Maka ada kelapangan untuk mereka membersihkan rumah. Lantai diberus, kipas dicuci, tingkap dibuka. Malam itu, semua tidur berhimpit di ruang tamu, beralaskan Toto Narita. Penat betul mengemas rumah, basuh tandas, dan segalanya dicuci. Kerak-kerak di lantai ditonyo sekuat mungkin. Kudrat anak dara ini mungkin tak segagah beberapa pemuda yang menjadi jiran mereka, Lua Idha. Usik-mengusik menghiasi malam pertama mereka sebelum masing-masing berdengkur umpama motobot. Pagi itu, sekitar jam 3 hingga 4 pagi, seorang lagi ahli rumah, Amaria, terjaga dan terkebil-gebil. Tahu-tahu sahaja separuh badannya sudah di lantai, jauh dari Toto. Sejuk betisnya sambil digosok-gosok. Terkerut-kerut mukanya menahan rasa, memulas-mulas perutnya yang hendak meletup. Segera menapak menuju ke tandas. Rumah ini mempunyai 2 buah tandas, sebuah di luar, sebuah lagi di dalam bilik utama. Tandas di bilik utama menjadi pilihan karena lebih luas dan lebih bersih. Suis dipetik dan pintu dikunci. Semasa Amaria sedang berada di dalam tandas, suasana hening kecuali bunyi paip air mengalir dikejutkan dengan bunyi tombol pintu dipulas-pulas dari luar. Mesti yang lain pun sama nak melabur, bentak Amaria dalam hati sambil menjerit kecil. Pergi tandas luar lah weh. Belasan tombol berhenti dan kembali sunyi. Selesai program di dalam tandas, si Amaria terus kembali ke tempat dia tidur. Dijeling rakannya yang tidur sambil tertanya-tanya, siapalah rakannya yang nak merempu masuk ke tandas tadi. Tapi mengantuknya tidak ditahan lagi. Esok paginya, masing-masing bangun lewat. Penat malam sebelumnya dibalas dengan tidur lena. Semuanya ralit menatap telepon sambil berhimpit atas hamparan Toto. Amaria dengan suara serak bertanya, "Semalam siapa yang sakit perut? Tak rileks betul, kaca betul aku dalam tandas," sambil ketawa kecil. Masing-masing menggosok mata dan menguap kecil. Tanda masih mengantuk walau matahari sudah tegak di kepala. Faizah segera menjawab malas, "Entah, aku tidur." Tak sedar langsung. Yang lain senyap tidak mengaku. Amaria mematikan pertanyaan. Persoalan itu terus hilang, dimatikan dengan jawaban acuh tidak endah Faizah. Selang beberapa minggu, pagi itu Faizah bangun dari lena. Puas betul tidurnya akibat dari makan ubat pada malam sebelumnya. Badannya tidak berapa sehat. Mungkin musim hujan yang tidak berhenti turun memberi kesan pada kesehatannya. Tangannya menolak badannya perlahan dan memaksa bangun dari katilnya, lalu membuka pintu biliknya. Dia menjenguk setiap bilik. Semua rakannya tiada. Sunyi sepi, hanya kedengaran bunyi kipas yang lupa dimatikan rakan serumahnya. Faizah memetik suis satu persatu mematikan kipas. Sambil bermalas-malasan, Faizah kembali ke bilik, menanggalkan pakaiannya, mencapai tuala dan dikembankan, lalu menuju ke bilik utama untuk mandi. Kesejukan air masih terasa menerpah dan berlari di tubuhnya, walaupun waktu hampir tengah hari. Sewaktu Faizah menggosok kepalanya yang dilimpahi buih, secara tiba-tiba tombol pintu tandas dipulas-pulas laju, seolah ada yang tidak tahan mau masuk. Tersentak Faizah, nafasnya seakan terhenti. Siapa gerangan yang memusing-musing tombol pintu itu? Faizah kembali memikirkan, mana mungkin ada kawannya pulang seawal ini. Tambahan, dalam grup WhatsApp rumah, tidak sebarang makluman ada antara mereka mahu pulang. Kebiasaannya mereka memaklumkan karena kunci rumah terhad, tak sempat dibuat untuk setiap orang. Pikirannya kembali menerpah dengan berbagai dugaan. Terlintas di hati
Entah-entah ada orang memecah masuk rumah, coba mencuri barang, atau rekan-rekannya lupa mengunci pintu. Dalam keadaannya tanpa seurat benang, sambil kepalanya masih dipenuhi syampu, Faiza mencapai tuala mengikat kemas di badannya. Dalam kepalanya, Ligat memikirkan, siapa di luar tandas? Kalau betul ada orang masuk, aku nak terus ke tingkap menjerit minta tolong, rancang Faiza di dalam hati. Pintu tandas dipulas perlahan, sambil ibu jarinya menekan tombol agar bunyi kunci dilepaskan tidak kedengaran. Pintu dibuka dan terhendap-hendap Faiza mengintai kiri dan kanan. Nekatnya akan menendang sekuat mungkin jika ada penceroboh. Tak kisah apa yang mungkin dilihat penceroboh itu dengan Faiza, sekadar dibaluti tuala. Janji keselamatan diri tidak dikorbankan. Aneh, tidak siapa di luar bilik. Segera dicapai teleponnya di atas katil. Dengan telepon di tangan, Faiza segera menghubungi rakannya, Tasha, sambil berjalan perlahan-lahan ke arah bilik yang lain. Berdoa semoga kawan serumahnya lah yang coba menerjah tadi. Talian diangkat Tasha. Hah, apa Sal? Kau demam macam mana? Dah makan ubat? Bertubi-tubi kawannya menanyakan soalan sebelum sempat membuka mulut. Faiza membalas perlahan. Aku rasa ada orang masuk rumah lah. Ada orang dok pusing-pusing pintu bilik air masa aku mandi. Meluahkan kepada sahabatnya. Hampir terjerit kecil kawannya di hujung talian. Talian terus dimatikan. Faiza tidak menemui sesiapa di dalam rumah. Tengah hari itu, hampir semua penghuni rumah pulang awal. Faiza duduk di meja makan. Takut, pelik, seram, menceritakan apa yang terjadi. Ketika itu, barulah ada rahasia yang diceritakan. Keluar segala rupa cerita yang sebenar dialami oleh penghuni rumah tersebut. Kejadian aneh itu tidak dialami oleh Faiza seorang sahaja. Bermula dari rakannya Miza membuka sesi luahan kisah mistik di rumah ini dengan sebuah kejadian aneh berlaku pada dirinya sendiri. Kurang jelas bila kejadian itu, cuma ketika itu waktu selepas tengah malam di bilik tengah. Rumah ini ada 3 bilik. Bilik utama di mana 4 orang sebilik dan terletaknya tandas Faiza mandi. Bilik tengah yang menempatkan 2 orang rakannya dan bilik single yang menempatkan Faiza seorang. Berbalik semula pada kejadian yang diceritakan rakannya. Sewaktu itu, dia sedang melayan mata, melayani mesej buah hatinya. Tabiat Miza ini pula suka tidur dengan bantal yang banyak, tapi kadangkala merimaskan dirinya sendiri. Jadi rakannya ini mencapakkan satu bantal ke bawah bagi memberi ruang kepadanya untuk memusing-musing badannya. Namun, secara tiba-tiba, bantal yang dicampak ke bawah tadi dicampak semula, seolah dilempar dari bawah mengenai perutnya. Terkejutnya bukan biasa-biasa, hingga tercabut kepala pengecas telepon daripada plug yang sedang memenuhi bateri teleponnya. Dijenguknya ke bawah. Siapa yang bergurau sedemikian? Segera Miza menoleh kepada satu-satunya rakan sebilik, Sofia, di sebelah kiri katilnya. Elok je diulit mimpi. Takkan dia pula yang baling? Tambahan pula, rakan sebiliknya bukan jenis yang suka menyakat atau bergurau. Memang jenis serius setiap masa. Cerita kejadian ini meremangkan semua orang yang mendengar. Nasiblah dia campak dari bawah. Kalau dia campak dari atas, lepas tu nampak pula siapa yang baling, mau esok juga kawan ni balik kampung rasanya. Kenapa kau tak cerita? Dua seorang lagi rakannya. Aku takut, korang semua takut. Tu yang aku diam je. Entah, aku yang mengigau je agaknya. Balas Miza perlahan sambil mengetap bibir. Semua terdiam. Kemudian, seorang lagi rakan serumahnya membuka mulut tentang kejadian yang tak kurang aneh. Kisah ini berlaku sewaktu dia menonton wayang di ruang tamu. Katanya, sewaktu kusyuk menonton wayang, dia terasa ada orang memandangnya dari arah dapur. Satu rasa di hatinya mengatakan
Memang ada orang dari arah situ. Perasaannya kuat benar. 2-3 kali ekor matanya coba melirik siapa walaupun sedang menonton. Mungkin ada kawannya sedang makan es krim senyap-senyap depan peti sejuk. Lampu dapur dimatikan ketika itu. Lampu ruang tamu juga sama, kecuali lampu dari skrin televisyen sahaja yang samar-samar menerangi ruang tamu. Tetapi rakannya ini tetap merasakan ada sesuatu atau seseorang sedang memerhati. Kisah ini diungkit kembali hari ini. Masing-masing melirik mata ke arah dapur, meremang tengkuk.